muslimin. Dan Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruhan. Bukan hanya Islam itu hanya di hati. Orang kata, my heart is Muslim. Bajunya macam ni. Tak boleh. Bukannya itu Islam. Ya. Islam itu adalah komplit, lengkap. Kau nampak cantik Islam tu, tak cantik Islam tu masalah kita tuan-tuan, rasa Islam lah, rasa Islam. Tapi cakap tak Islam. Tapi yang dibikin tak Islam. Siapa jadi tuan-tuan dikasih sekarang? Itulah orang tuan-tuan kata orang bukan Islam dan tuan-tuan. Engkau cakap bukan main lagi pasal Islam. Hebat ini, hebat itu. Kamu sendiri buat apa? Kamu menipu, kamu ingkar janji, kamu buat kerja dengan tak betul. Itulah curi daging. Maksud masalah dunia Islam memang masalah ada sekarang tu mana. Masalah kita adalah dua ini tak ada. Masalah kita ni dua ni. Dua ini tak cukup. Dalam hati tu adalah adil, yakin tu. Tapi kemahuan untuk mewujudkannya tu. Inilah saya kata tuan-puan, di antara tuan-puan kita kena ada tuan-puan tindakan, action. Minta maaf tuan-puan, kita kebanyakan sekarang ini NATO. No action, talk only. Paradigma. Yes. Yeah. No action, think only. Think only. Yes, sebab dia rasa je cuma, dia fikir je cuma. Sesuatu ni saya. Orang kata pada walk the talk. Itu kampung saya cakap. Walk the talk. So, memang benar tuan-tuan. Dan saya tak salahkan tuan-tuan dikasih sekarang, di antara yang menyebabkan sebenarnya tak cukup ilmu juga ni. Tak cukup ilmu juga. Ya. Tak cukup ilmu. Makanya tuan-tuan selalu saya beri formula kepada peserta saya tuan-tuan, ataupun kepada orang-orang yang datang program saya ataupun kelas saya tuan-tuan. Saya ada formula tuan-tuan. Yang mana yang untuk berjaya ni tuan-tuan, yang saya kata adalah selalu I square plus A square. Inilah berjaya. Rumus berjaya saya. Ataupun apa? Formula berjaya saya. Bagi saya lah. Formula berjaya bagi saya di dunia ini adalah amalkan ini. Apakah itu I square? I adalah ilmu. Ini first. Ini yang pertama. Ini adalah ilmu. Ya. I pertama adalah ilmu. Apapun landaskan dengan ilmu. Sebab dengan ilmu itu mempunyai daya pengaruh yang hebat. Hanya ilmu yang boleh merubah tuan-tuan. Knowledge can change. Ilmu yang akan merubah. Knowledge is power, katakan. Hebat. Ilmu lah yang akan menentukan tu. Mas, ya. Dia takkan hilang, ya. Dia takkan hilang. Makanya tu boleh kasih sekarang. Ramai antara orang Islam sekarang ni tuan-tuan, tak ada ilmu, bukan ilmu yang umum, ilmu yang mahir IT, mahir memang saya maksudkan ilmu tentang hidup ni, hidup dunia ni, hidup di dunia ni, ilmu tentang hidup, ilmu tentang kehidupan, itu yang saya maksudkan. Tentang skill, tentang kemahiran, ya, memanglah hebat. Lebih kurang tuan-tuan, mak-mak kita, ayah-ayah kita dulu tuan-tuan, skill tak seberapa sebenarnya, orang kampung je. Tetapi dengan ilmu tentang kehidupan dia kuasai. Betul tak?
lagi kata-kata mat tu, ya Allah. Sekarang ni tuan-tuan, ilmu skill orang kuasai tuan-tuan. Macam-macam kemahiran mereka ada. Ilmu tentang kehidupan ini. Kalau dulu mak kita dulu tu, ilmu tentang kehidupan ni yang diajar kita. Saya diajar. Dia ingatkan kata-kata ayah saya. Dia kata, tuan-tuan, kau pergi mana-mana, satu kemahiran yang kamu kena kuasai. Kemahiran apa tu? Kejujuran. Jujurlah. Dimanapun kamu berada, jujur, insyaAllah boleh hidup. Ya kan? Orang kata sekarang jujur ditipu kan? Itu bagi yang hendak menipu memang dia tipu lah. Tapi bagi orang yang ingin membantunya lagi banyak daripada yang tipu dia. Yakinlah. Masalah yang dalam minda kita, aku kena tipu. Aku kena itu. Sebelum aku kena tipu, aku tipu orang dulu. Maka tipu tertipu. Ini minda orang Islam sekarang tahu. Sebelum saya ditipu orang, aku tipu orang dulu. Tak kira orang Islam kau, bukan orang Islam kau, tipu dulu. Yes. Ini di bawah. Dan ini yang rosakkan dunia kita. Maaf, mungkin di antara tuan-tuan tak sepaham dengan kita, saya tapi saya rasa saya sangat setuju dengan kata-kata tersebut. Ya, memanglah kita tak sampai megah sangat di mata orang tuan-tuan, tapi dengan kejujuran kita itu tetap akan ada orang yang akan menghargainya. Ya. Dan satu hari tuan-tuan, justru kejujuran itulah yang akan menjadi nilai lebih kita. Tuan-tuan dikasihkan. Jadi itu dia kata bahawasanya adalah kita umat Islam sekarang ni, tuan-tuan dikasih sekalian, kuasa tindakan yang mesti kita buatkan. Minta maaf. Maka dia dalam satu program saya kata, tuan-tuan, dia ada bertanya, Ustaz, dalam keadaan huru-hara ni apa kena buat, Ustaz? Saya kata adalah kurangkan bercakap, banyakkan berbuat. Yes. Minta maaf sekarang, umat Islam banyak cakap. Berbagai macam medium, online, offline. Dan dia nak cakap asyik bergaduh je. Pasal keberi pun buat 2 bulan habis. Kita tak habis lagi. Keberi. Lepas tu datang lagi isu lain pun. Bergaduh lagi umat Islam. Orang lain laju. Kita satu demi satu isu tu pun asyik bergaduh. Bila nak habis? Sekarang ni apa boleh isu dia? Sekarang ni apa boleh isu dia? Saya sekarang tak perlu. Sampai bila orang Islam nak gaduh tuan? Satu demi satu kita. Dan orang lain bekerja, orang lain berbuat. Dia sengaja datangkan isu tersebut supaya kita lena dengan isu tersebut dan kita tak sempat berbuat lagi dah. Maka ada orang tanya saya tuan, soalan benda-benda yang macam berubah, yang kira latest ni lah. Saya di antara orang yang tak suka berbincang perkara yang terbaru. Saya memang buat tanya Allah Alam. Sebab apa dia, ilmu saya setakat yang saya dengar, setakat saya baca, real dia tu saya tak tahu. Ya. Banyak perkara tuan-tuan, kalau bukan kita yang buat, tuan-tuan, kita tak tahu benda tu. Ramai orang Islam sekarang, tuan-tuan dia kasi sekarang, buat komen tentang sesuatu yang dia tak buat. Dia tak buat, tuan-tuan dikasih sekarang. Dia tak buat macam mana susahnya dakwah tu, maka dia komen orang tu buat dakwah kat perjalanan tu. Macam mana nak tarik orang masuk Islam, cinta kepada agama Allah, dia tak tahu.
Dia kata, bagaimana nak satukan hati orang ni? Macam mana nak tarik orang minat dalam problem-problem agama? Lain je sikit, tak sesuai dengan macam biasa. Dia komen perempuan, entam habis, seolah-olah itu tak ada betul dia, salah belaka kan? Tak ada baik langsung. Give support lah. Kalau you tak buat, paling kurang apa dia? Support. Dia tak join tu. Banyak komentar. Tumpah dan kasih sekalian, antara prinsip saya dalam kasih sekalian, selagi orang tu buat kebaikan, saya akan bersama dengan dia. Kalau saya tak boleh bantu dia secara fizikal, paling kurang saya bantu dia dengan doa. Itu je. Ya Allah, saya rasa perkara ni baik, ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Kalau saya boleh, ya Allah, aku akan bersama dengan mereka. Tapi umat Islam, apa yang tak ada komen? Apa yang tak ada? Semua dia. So, minta maaf. Inilah. Kurangkan, bukan saya kata suruh diam, bukan suruh diam. Kurangkan bercakap dan banyakkan buat action. Banyakkan action. Yang kita perlukan sama sekali. Apa yang boleh tumpang bantu-bantu? Apa yang tumpang boleh buat-buat sebagai individu? Apa yang perlu tumpang buat? Namanya itu yang saya kata tadi sebelum ni, tumpang kasih sekalian. Yang kita perlu buat, apa dia tumpang kasih? Iaitu bagaimana orang makin bertakwa kepada Allah. Itu satu. Misi kita apa tumpang? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana diri kita ini makin bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana dunia ini dapat dimanfaatkan oleh manusia itu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa tadi itu. Itu kerja kita. Saya kata kerja saya itu, saya tahu kerja saya itu. Kerja saya bukan untuk bergaduh. Kerja saya adalah bagaimana nak membina diri saya menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua pada saya nak bawa orang-orang ni pun sama-sama jadi hamba Allah bertakwa. Dan saya tak tahu dia jadi ahli syurga ke ahli neraka. Yang penting saya usaha. Siapa sangka tuan-tuan dia sekarang, orang yang dulu tu orang kata dia ahli neraka, mungkin tiba-tiba dia ahli syurga. Nak ramaikan. Kalau syaitan nak ramaikan ahli neraka, tuan-tuan, kita nak ramaikan ahli syurga. Itu amalan kita. Macam mana nak ramaikan ahli syurga? Ahli syurga. Simple je kerja kita. Lawan balik kerja syaitan tu, iblis tu. Kan? Kerja iblis apa dia? Ramaikan kawan dia dekat neraka. Kita mestilah apa dia? Nak ramaikan orang jadi ahli syurga. Diri kita dululah. Diri kita dulu. Lepas tu kita kata misi kita kedua adalah ramaikan menjadi ahli syurga, sehingga kita balik kampung sama-sama nanti. Kenapa saya cakap di kampung, balik kampung? Ya. Sebab tuan-tuan dan sekalian, selalu saya ada sebut juga tuan-tuan, kita ni lahir atau ayah kita lahir kat mana? Atuk kita yang paling awal tu lahir kat mana? Diciptakan jadi syurga. Mak kita, kalau mak tuan-puan, ayah tuan-puan orang Kelantan, tuan-puan orang mana? Orang Perak. Masih terasa tak rasa-rasa orang Kelantan tu? Terasa tak orang Perak ada lagi? Walaupun duduk KL ni, walaupun mak ayah kita. So macam itulah tuan-puan dan kasih sekalian, kita ni asal kita dari sana. Tu makna balik kampung, tuan balik kampung memang akhirat tu pasti akan sampai kita. Tapi balik kampung kita yang betulnya syurga. Itu yang saya maksudkan.
akhirat je. Bagi saya lebih spesifik, kampung yang kita maksudkan syurga, masuk ke syurga balik. Masuk ke syurga balik. Itu nama balik kampung. Masuk neraka tu bukan kampung tu apa tu? Itu penjara tu. Kampung kita syurga. Ya? So kita nak bersama-sama ramai-ramai. Betul? Masuk syurga. Balik kampung. Barulah beraya kat kampung. Raya nama dia semua. So, itulah tuan-tuan. Nak pastikan kita tadi itu, tuan-tuan dikasih sekalian, berada pada kedudukan yang baik di kampung kita ni, tuan-tuan pandang diri kita. Kalau aku balik kampung nanti, aku nak macam mana? So, ada dah gambaran tu. Cuba kita tiru apa yang tergambar oleh kita itu. Setiap amalan yang akan dilakukan oleh orang yang macam ni, tuan-tuan kita tiru. Just tiru. Dalam ilmu psikologi juga, tuan-puan, meniru teori namanya modeling. Modeling adalah kita contoh je, tiru je. InsyaAllah 99% tuan-puan akan berjaya. Kajian membuktikan, tuan-puan dikasih sekalian, apabila seorang membuka bisnes, tuan-puan, ada mentor, dia akan ikut mentor tersebut. Mentor yang betul mana dia? Bukan mentor yang tak ada perniagaan. Tapi dia cari mentor dia mana? Orang kerja kerajaan. Tak jadi, tuan. Mentor yang berniaga lah yang dah terbukti berjaya berniaga. Tiru sebiji apa yang dia kata. Dan memang kalau mentor dia ikhlas lah kan. Kalau mentor tipu pula kan. Tiru. InsyaAllah dengan cara meniru tersebut, kita akan berjaya. Kalaupun tidak ada pasal macam dia lah, kita akan ada ratus dia macam dia. Sudah boleh kasih sekali macam tu juga. Nanti maka kita bincang dalam motivasi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada orang yang akan kita, ada mentor kita yang sudah berjaya. An'amta 'alaihim, kata Allah. Kami dah bagi nikmat kepada mereka yang terbukti dah berjaya, dia kata. Boleh? Salah satunya tuan-puan, di antara tuan-puan tiru adalah sahabat Nabi. Apa nak macam mana? Tuan-puan kalau nak tegas, tuan-puan boleh tegas. Tiru tegasnya Umar bin Khattab. Masalah tuan-puan, dalam bab sebahagiannya dia tegas semua. Tapi dalam menerima pandangan orang lain, dia tak terima. Umar bin Khattab, dia tegas tuan-puan ketika ada sesuatu yang lebih benar daripada kata. Dia cepat surut. Ketika seorang makcik-makcik tegur dia, dia dapati orang hantar-hantaran, hantar mahar dah melambung tinggi untuk anak-anak dia, anak perempuan dia. Maka ramailah bujang-bujang terlajak. Maka Umar tuan-puan merasa prihatin dengan isu sosial tersebut. Dan tuan-puan dikasih sekalian, kita kena kurangkan mahar. Mahar hanya sebanyak ni saja, tak ada lebih. Maka tuan-puan yang berdiri semua haji, wahai Umar, adakah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Sesungguhnya Allah sudah berfirman, berilah apa yang kamu mampu. Ya. Dan bagi perempuan tersebut ada haknya. Dia boleh menentukan hak. Dia kata, makcik, minta maaf lah saya terlupa. Ada ayat macam tu. Oleh itu kita batalkan apa yang kita tetapkan tadi. Ambil cakap makcik ni. Ini tegas tuan-tuan, tegas kalau ikut bab dia je. Pandangan dia je.
ketika ada pandangan yang lebih bernas, dia tak boleh. Kalau lembut, tuan lembut sehabis-habis pula. Dia meniru Umar, iaitu meniru Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ni lembut, Ustaz. Ingat tuan, lembut-lembut Abu Bakar Siddiq, tuan yang kisahkan, dia perangi orang. Umar bin Khattab ketika ada masyarakat Arab ketika itu murtad dan tidak ingin membayar zakat, Umar kata, jangan kamu perangi. Abu Bakar kata, tak, aku mesti perang. Dia mesti perang. So bukan maknanya orang awal tersebut tuan, tapi tirulah mereka sebagai individu betul. Baca lengkap-lengkap. Kalau tuan-puan nak tiru umpama dia, tuan-puan kasih saya Bilal bin Rabah. Tiru Bilal bin Rabah tu. Jangan bang je semua tiru Bilal bin Rabah. Tapi kekuatan imannya ketika menghadapi seksaan tersebut kita tak ambil. Kan? Awak ni macam saya tiru Bilal Ustaz. Pasal awak buat saya bang selalu. So tiru tu memang. So ada beberapa orang yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Baik, tuan-tuan dikasih kita tak habis lagi. Okey, boleh lagi. So landasan awal, tuan. Landasan semuanya adalah ayat pertama adalah itu ilmu. Ayat kedua tuan-tuan iman. Arti kata tuan-tuan dikasih, apa pun kita buat nanti iman adalah landasannya. Ilmu yang kita tuntut untuk apa dia? Memperkasakan iman. Lalu dengan iman ini nanti tuan-puan dia akan menjadi pendorong kepada pertama. Pertama adalah amal. So amal kita buat itu landasannya iman tadi itu. Landasannya ilmu, landasannya iman tadi itu. Maka amal yang ada ilmu, ada iman, boom. Dahsyat. Amalan tanpa ilmu, tanpa iman, kosong. Tak ada apa-apa. Nak bagi dia mempunyai kuasa yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, menjadi dia berjaya adalah tambah yang kedua, iaitu akhlak. Akhlak, budi pekerti. Ya Allah, ada ilmu, iman kuat, kemudian tuan amal bagus, dan dia Masya Allah akhlak pun bagus. Inilah personality of the year. Ada juga orang tuan-tuan dikasih sekalian, tapi bukan orang kat sini lah, ilmu banyak. Dia kata iman pun kuat dan amal pun banyak. Dia kata lah, tapi tempat akhlak ini maknanya. Sebab Rasulullah sendiri pernah mengatakan, ya, tahukah kamu apakah yang menyebabkan berat timbangan? Dia kata akhlak. Akhlak paling banyak berat timbangan. Okay, baik, lupa dikasih sekalian. Oleh itu 5 perkara kita bawa itu kalau tak lagi. Okey, apa dia lagi tuan-tuan? Cinta pada harta, lupa pada hisab. Ini. Ramai orang kalau kita cintakan harta, tuan-tuan dikasih sekalian, maka kita akan lupa hisab. Apa sebab kalau ketika kita fokus nak kaum untuk diri kita saja, banyak. Apa akan jadi tuan-tuan? Kita lupa hisab. Bahawa harta yang kita dapatkan tersebut akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Ambil harta, cari harta, carilah, tak ada masalah. Ya? Tapi jangan jadikan dia sesuatu dalam hati kita. Orang sufi kata apa dia? Letakkan harta di tangan kamu, jangan di hatimu. Betul? Letakkan harta itu di tangan kamu, jangan di hati kamu. Jangan letak dia di hati. Ada kata tuan-tuan, boleh ambillah sebanyak-banyak. Allah dalam Quran kata, "Wabtaghu min fadlillah." Carilah kurniaan Allah, dia kata. Cari. Gunakan akal tersebut. Dan kita tahu harta yang kita akan
cari tersebut adalah kita nak salurkan, kita nak bagi-bagikan kepada orang yang berhak, ya. Dan kita nak tuan-puan dia menjadi salah satu pipe besar yang akan menyambung kita nanti. Saya selalu gambarkan tuan-puan tentang pipe ini tuan-puan. Kalau kita dah kat kubur tuan-puan dikasih sekalian, terbaring kat sini tuan-puan dikasih sekalian, dia 3 je pipe yang akan masuk ke sini ni, yang akan menyambung hidup tuan-puan. Dalam ni kan, ya. Kalau tak ada ni tuan, memang mati semati-mati. Tak ada nilai dah, mati ada. Ada orang tuan-puan, walaupun dia dah mati tuan-puan, dia hidup lagi, nama dia masih dikenal, ya. Dia masih ada di hati orang. Sebab apa tuan-puan? Walaupun di dalam tuan-puan dia ada pipe kat luar yang akan menyampaikan kepada kehidupan dunia ni. Apakah 3 part tersebut? 3 part besar. Tergantunglah dosa kecil, ya. Pada apa yang tuan kita buat, Kalau dosa tuan buat, apa dia tuan? Sedekah jariah. Sedekah jariah apa dia? Sedekah yang mengalir terus. Carilah amalan yang akan mengalir terus. Apa dia? Maksud dia tuan-puan, satu sedekah yang akan bertahan lama. Apa sedekah yang boleh bertahan lama? Di antaranya wakaf. Wakaf ataupun tuan-puan bagikan duit untuk membina sekolah, membina masjid, membina satu kemudahan yang akan digunakan oleh masyarakat luas. Gunakan untuk itu, yang akan bertahan lama. Ini pipe besar tuan-tuan. Pipe besar satu ni, ya. Paling kurang satu di antara 3 ni lah nanti. Kedua tuan-tuan dikasihkan ilmu. Pipe ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan dan kita kongsikan, ajarkan pada orang lain. Ilmu apa? Ilmu apa je lah, yang akan mendatangkan manfaat. Ilmu masak aja kan. Ilmu dunia pun masuk. Apa dia? Okey. Saya ilmu apalah. Tapi ilmu ini hendaklah ada manfaatnya. Manfaat arti kata lah kebaikan lah. Ya, mungkin dengan ajar orang tersebut tuan-tuan dan sekalian, dia akan menjadi sumber rezeki bagi dia. Tuan-puan tak ada duit pemain, tuan-puan ada kemahiran, tuan-puan nak bantu orang-orang miskin ini dengan ajarkan kemahiran memasak pada mereka. Maka dengan kemahiran memasak tersebut, mereka pun boleh mendatangkan usaha. Nah, usaha tersebut jadi sumber rezeki kepada dia, tuan-puan. Maka tuan-puan dikasih sekalian, maka tuan-puan akan dapatkan pahala. Selagi dia guna, mungkin dia guna untuk diri dia guna untuk anak-anak dia, anak-anak yang mulai duit yang dia usaha tuan-puan ajarkan tadi itu, dia berjaya, dia hantar sekolah tahfiz, dia hantar mungkin sekolah jadi orang berjaya lah. Tuan-puan, setiap anak itu berjaya, dia pun tuan-puan dapat. Orang tu dapat, tuan-puan pun dapat. Tuan-puan dia kasi, bayangkan kalau sekiranya anak dia tu ada jadi cikgu pula mengajar, atau jadi ustaz ni pula mengajar, terus bersambung lagi tuan-puan. Maka saya kata tuan-puan dikasih sekalian, ada orang terkejut badak nanti. Terkejut badak tu. Terkejut maksudnya tuan-puan dikasih sekalian, ketika jumpa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapatkan satu gunung amal. Ini betul ke aku ni? Aku rasa itu tak ada apa. Tak apalah, kita dengar dulu. Hai fulan, apa yang telah kamu buat masa di dunia ini? Ya Allah, sesungguhnya aku hanya mengajarkan ilmu ini je, ya Allah. Tak ada lain, ya Allah, yang boleh saya berikan. Ikhlas saya mengajar supaya orang ini dapat terbantu hidup dia. Maka kata Allah, kau nak dapat apa?
Kakak, saya rasa sikit je lah, daripada satu bakul lah kot. Satu bakul je kan, rasa sebanyak tu je lah. Sesungguhnya apa yang telah engkau ajarkan itu telah mendatangkan banyak manfaat pada orang. Maka tahu-tahu tak, tu gunung tu adalah gunung amalan kamu. Ambillah. Di sini gunung amalan. So ada nanti tuan-puan, memang. Dan bagi saya tuan-puan, saya terasa tuan-puan, justru tuan-puan, amalan yang akan tuan-puan, kita boleh nanti harapkan tuan-puan, yang ada membawa manfaat ni. Ya, sebab tuan-puan, tuan-puan macam saya lah tuan-puan, ketika dah sebut mengajar tuan-puan kasih sekalian, tak ada masa nak berlebih-lebih dalam melakukan sesuatu. Nak baca Quran lebih, orang jemput. Nak solat lebih tuan-puan kasih sekalian, orang panggil. So tuan-puan kasih sekalian, kita terdaya tuan-puan kasih sekalian untuk yang wajib-wajib itu kita jaga. Yang penting apa tuan-puan? Ketika tuan-puan fokus pada manfaat, yang wajib kena jaga. Jangan lepas. Jangan tuan-puan nak harapkan menolong orang yang wajib tinggal. Yang tuan-puan kena cerdik adalah ketika menggunakan yang sunat ini. Yang sunat itu pun kena pandai. Sunat yang bagus adalah sunat yang akan membawa manfaat lebih pada orang. Itu smart dalam beramal. Kalau manfaat itu untuk diri tuan-puan saja, tuan-puan dikasih sekalian, boleh tuan-puan tundakan. Tapi kalau ada yang boleh memberi manfaat ke orang, kita ambil yang memberi manfaat. Contoh sekarang ni tuan-puan, saya sebenarnya boleh sembahyang duha 12 rakaat, kan? Daripada mengajar, aku sembahyang duha lagi, tak payah pun keluar duit kereta.